Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah Ustaz akan sambung berkongsi dengan antum semua berkenaan bulan-bulan dalam Islam. Okey. Kita akan sambung dengan bulan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Islam, iaitu pada bulan kali ini Ustaz akan berkongsi berkenaan bulan Jamadil Awal. Okey, kalau ikut urutan dalam kalender Islam, bulan Jamadil Awal ini ialah bulan kelima dalam kalender Islam. Bulan kelima dalam kalender Islam. Sama macam bulan dalam kalender Masihi ada 12 bulan, dalam kalender Islam pun ada 12 bulan. Dan bulan Jamadil Awal adalah bulan yang kelima. Okey, sedikit pengenalan berkenaan bulan Jamadil Awal. Jamadil Awal ini maksudnya ialah permulaan musim sejuk. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab, kalau daripada segi bahasa, ia bermaksud kering atau beku. Bulan ini dinamakan sedemikian adalah kerana dalam bulan tersebut orang Arab pada zaman dahulu mengalami kekeringan air atau air menjadi beku. Pada ketika itu, parit, telaga, sungai dan lembah menjadi kering. Bulan Jamadil Awal ini, kalau ikut waktu zaman orang Arab dahulu, ia adalah permulaan musim sejuk. Nak masuk winter. Kalau musim sejuk, kalau dekat tanah Arab tu, musim sejuk ni adalah musim yang kering. Musim sejuk kering. Kalau dekat Eropah atau dekat US, dia musim sejuk ni ada salji. Tapi kalau dekat tanah Arab, dia musim sejuk berbentuk kering. Mungkin ada sebahagian macam negara Arab ni ada salji. Akan tetapi sebahagian besar di tanah Arab, dia tidak ada salji. Akan tetapi dia sejuk. Kita nak tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku, antara ini ialah peperangan Mu'tah. Okey. Ada banyak peperangan kecil yang berlaku dalam bulan Jamadil Awal. Tetapi antara Ustaz akan ambil satu sahaja peperangan yang besar, iaitu peperangan Mu'tah. Peperangan ini berlaku pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ia berlaku disebabkan pembunuhan terhadap utusan Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh baginda membawa sepucuk surat kepada Mahajarum. Akan tetapi dia telah dibunuh. Utusan Nabi ni, Nabi hantar dia untuk membawa sepucuk surat kepada Mahajarum. Bila sampai dekat tempat Mahajarum tu, dia telah dibunuh atas perintah oleh Mahajarum tersebut. Rasulullah sangat marah kerana mengikut peraturan seorang utusan tidak boleh diapa-apakan. Kali utusan ni, kalau zaman sekarang ni kita boleh kenal juga semacam diplomasi ataupun diplomat. Kalau diplomasi dalam suatu negara ni, kita hantarnya diplomat. Orang yang dihantar oleh negara, kita panggil sebagai diplomat. Okey, jadi diplomat ni kita tak boleh nak bunuh dia. Tak boleh nak bunuh, tak boleh nak tangkap masuk dalam penjara, tak boleh nak seksa dia. Kemudian selepas utusan Nabi ni dibunuh, baginda SAW menghantar sekumpulan tentera yang dikepalai oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi hantar tentera untuk menuntut balas dendam ataupun menuntut pembelaan ke atas utusan Nabi ni yang telah dibunuh. Zaid bin Harithah ni siapa? Zaid bin Harithah ni adalah anak angkat Nabi. Yang mengetuai kumpulan tentera Islam tersebut adalah anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harithah. Dan Nabi berpesan, sekiranya Zaid terkorban, dia diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni siapa?
Ja'far bin Abi Talib ni ialah sepupu Nabi dan dia abang kepada Ali bin Abi Talib. Jadi dia ni ada apa? Abang kepada Sayyidina Ali. Ali kan sepupu Nabi. Ja'far ni adalah abangnya. Ini juga adalah orang yang rapat dengan Nabi. Zaid ini anak angkat Nabi. Ja'far adalah sepupu Nabi. Kemudian Nabi berpesan lagi, sekiranya dia terkorban, dia diganti oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Sekiranya dia terkorban, dia akan diganti oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Abdullah bin Abi Rawahah ni siapa? Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi daripada golongan Ansar. Golongan Ansar ini adalah orang-orang yang menetap di Madinah. Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah daripada Mekah dikenali sebagai muhajirin. Kemudian ketika terjadi peperangan, ketika dah sampai di kawasan Mu'tah tersebut, kalau Mu'tah itu kawasan sekarang ini berada di dalam negara Jordan. Dia ada kawasan itu sebut dipanggil kawasan Mu'tah. Peperangan itu sebab itulah peperangan ini dipanggil peperangan Mu'tah. Kesemua sahabat tadi syahid dalam peperangan tersebut. Kesemua ni mula-mula Zaid bin Harithah dah sampai kawasan tu dia perang, dia syahid. Selepas nampak beliau syahid, Ja'far secara automatik ambil tampuk menjadi ketua orang Islam. Dan selepas Ja'far pun meninggal, kena bunuh, syahid. Abdullah bin Abi Rawahah ganti kepada Ja'far. Selepas ketiga-tiga sahabat Nabi ni syahid, kan, para sahabat-sahabat yang lain bersetuju untuk Khalid bin Walid mengambil jawatan sebagai panglima perang. Dan beliau ini setelah mengambil jawatan sebagai panglima perang pada keadaan tengah berperang tersebut, beliau telah berjaya mengkontrol keadaan dan telah menggundurkan tentera Islam secara tersusun dan kemas tanpa mengalami apa-apa kehilangan jiwa dan kekalahan. Selepas ketiga-tiga panglima perang orang Islam tadi meninggal, Khalid Al-Walid ini dia mengetuai tentera Islam yang telah kocak kasih akibat kehilangan ketiga-tiga orang ketua ni tadi. Khalid Al-Walid ini dia telah menyusun langkah untuk secara strategik untuk memundurkan tentera Islam, dan apabila beliau mengambil langkah strategik tersebut, orang Islam berundur dan semua ramai dapat menyelamatkan lagi lebih banyak orang Islam daripada kehilangan jiwa. Sebab apa? Sebab tentera Islam yang dihantar oleh Nabi ni bukan dihantar untuk peperangan terbuka, akan tetapi Nabi menghantarnya sebagai macam adalah untuk tentera yang dihantar ni adalah untuk senang cakap, kalau sekarang ni kita panggil hit and run. Sebab jumlahnya agak kecil dibandingkan dengan tentera Rom yang besar pada masa itu, dan kebanyakan tentera ini dia datang menggunakan kuda dan unta, bukan tentera yang jalan kaki. Jadi tentera-tentera ni dia pun boleh buat hit and run. Okey, ini adalah peperangan Mu'tah. Dalam peperangan ini Nabi kehilangan 3 orang sahabat Nabi yang penting, dan 2 orang daripadanya adalah orang yang dekat dengan Nabi, iaitu Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Talib. Okey, ini peristiwa antara peristiwa perang yang berlaku dalam bulan Jamadil Awal. Okey. Yang kedua, antara peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Jamadil Awal juga ialah kematian Asma' bin Abi Bakar As-Siddiq. Asma' ni beliau ni siapa? Asma' ni adalah kakak kepada Aisyah binti Abi Bakar. Ia ni kakak Aisyah. Aisyah ni ialah Ummul Mukminin, isteri Nabi. Dan
Asma ini juga ialah isteri kepada Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Asma merupakan orang yang kedua, merupakan perempuan yang kedua memeluk Islam selepas Khadijah bin Khuwailid. Khadijah bin Khuwailid ini adalah isteri Nabi yang pertama. Asma ini adalah orang perempuan yang kedua memeluk Islam selepas Khadijah. Beliau, Asma ini meninggal pada tahun 73 Hijrah semasa berumur 100 tahun. Okey, jadi maknanya umurnya agak lama. Dia meninggal lebih kurang pada zaman Khalifah Umar, Khalifah Umar atau Khalifah Osman. Okey, ini sedikit beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Semoga dengan perkongsian daripada Ustaz ini kita tahu sedikit sebanyak apa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan-bulan Islam. Kita kat Malaysia ni kita banyak fokus dalam bulan Masihi sahaja kan. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang Islam kita mengambil tahu peristiwa ataupun kejadian yang berlaku dalam bulan Islam. InsyaAllah jika ada masa lagi, Ustaz akan berkongsi lagi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ataupun fadilat yang kita boleh kongsikan. Sebab apa? Ini adalah dua peristiwa yang Ustaz ambil ini adalah peristiwa penting. Ada banyak lagi peristiwa. Ada banyak lagi peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Tapi kalau Ustaz nak sentuh semua, masa kita perlukan masa tambahan. InsyaAllah demikian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.